Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه من مداد آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayah serta rahmat dan inayahnya, kita telah dipilih dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini bagi menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita adakan majlis ilmu atau majlis muzakarah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kehadiran kita ini Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberikan hidayah dan taufiknya, mencucuri rahmat dan keredaannya, menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan insya-Allah dihimpunkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni kita sambung semula berkenaan dengan perkara-perkara yang dituntut melakukan sujud sahwi.
kita masih lagi membincangkan atau bermuzakarah satu daripada perkara-perkara yang dituntut atau yang disunatkan kita melaksanakan sujud sahwi ialah yang pertama tertinggal sesuatu rukun. Yang dimaksudkan dengan rukun ini sama ada rukun qauli, rukun bacaan, ataupun rukun fi'li. Jadi dalam sembahyang kita ada 13 rukun sembahyang. Ya. Jadi yang pertama dia 13 tu dibahagikan kepada 3. Satu rukun qalbi, satu disebut rukun qauli, dan satu lagi disebut rukun fi'li. Rukun qalbi itu ada 2. Yang pertama niat, yang keduanya tertib. Itu rukun qalbi. Niat, ya, yang kedua tertib. Niat hendaklah dimuqaranahkan, disertakan niat sembahyang itu tatkala kita menyebut takbiratul ihram. Kalau niat dia tak ada sujud sahwi. Ya tak? Kerana niat, kalau lupa niat, sembahyang kita tak sah. Ataupun ragu-ragu niat, dah niat ke belum, maka dikira ragu-ragu seperti itu, sembahyang kita tidak sah. Jadi kita kena kembali takbiratul ihram dan niat semula. Dia tak ada ganti dengan sujud sahwi. Ya. Yang kena sujud sahwi ini kalau tertinggal rukun-rukun qauli. Bila disebut tertinggal, ya, dimaksudkan tertinggal itu ialah dilakukan secara terlupa atau tak sengaja. Jadi rukun qauli itu yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir. Yang kelima memberi salam yang pertama. Dalam 5 ini yang tak boleh diganti dengan sujud sahwi ialah takbiratul ihram. Kalau sembahyang tak ada takbiratul ihram, maka sembahyang kita tidak sah. Ya. Kemudian rukun fi'linya ada 6. Berdiri, rokok, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk membaca tahiyat akhir. Ya, berdiri, rokok, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk membaca tahiyat akhir. Ini kalau salah satu daripada 6 ini kita terlupa. Ini yang kita bincangkan hari itu. Ya. Umpamanya kita dalam keadaan meninggalkan rukun, ya, meninggalkan rukun sembahyang, sama ada rukun qauli atau rukun fi'li, ya, secara tidak sengaja itu, hari itu kita dapat sama-sama sama-sama cara menyelesaikannya. Sekiranya kita tertinggal rukun fi'li atau rukun qauli dalam rakaat yang sama, maka hendaklah kita kembali melaksanakannya ketika itu. Kembali pergi semula melaksanakan
rukun yang tertinggal dengan terlupa itu. Umpama katakanlah kita terlupa membaca Fatihah. Fatihah ni rukun qauli. Ya tak? Rukun qauli. Jadi kita teringat ketika sujud yang kedua. Itu dah pengambil ya, sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama. Ya tak? Kita Fatihah tu kita tertinggal dalam rakaat yang pertama. Kemudian kita teringat ketika sujud yang kedua dalam rakaat yang pertama. Maka wajib kita kembali semula berdiri membaca Fatihah. Dan wajib dilaksanakan sembahyang itu seperti tertib, pelaksanaan tertib seperti biasa. Lepas baca Fatihah, kita baca surah, kita rokok, kita i'tidal, kita sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua. Jadi, pelaksanaan rokok, i'tidal, sujud waktu kita terlupa membaca Fatihah itu tidak dikira. Jadi kita wajib kembali melaksanakan rukun yang tertinggal itu, kemudian wajib kita melaksanakan tertibnya seperti biasa. Maknanya kalau tertinggal Fatihah, ya, kita baca Fatihah balik semula, bangkit berdiri, baca Fatihah balik semula, kemudian kita baca surah, lepas tu bacalah buatlah ya, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud yang sebelumnya tu tidak dikira. Itu sekiranya kita tertinggal di dalam rukun yang sama, rakaat yang sama. Ya tak? Tetapi kalau kita teringat di rakaat yang lain, kita tertinggal Fatihah di rakaat yang pertama, tetapi kita ingat di rakaat yang kedua. Ini lain pula penyelesaiannya. Ya tak? Macam mana penyelesaiannya? Ya, dengan sendirinya rakaat yang kedua itu menjadi rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama yang tak dibaca Fatihah tadi dikira laghaw, mana tak dikira. Jadi rakaat yang kedua tu jadi rakaat yang pertama. Jadi kita nampaklah ada orang sembahyang, ya, sembahyang maghrib 4 rakaat. Kita pun pelik tengok orang sembahyang maghrib 4 rakaat. Biasa 3, dia buat 4. Lepas sembahyang kita tanya dengan dia, kenapa awak, saya nampak macam 4 rakaat saja. Betul, dia kata. Sebab rakaat yang pertama tu saya tertinggal Fatihah. Dan saya teringat meninggalkan Fatihah dalam rakaat yang pertama itu dah berada dalam rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang kedua tu dikira sebagai rakaat yang pertama. Begitulah keadaannya, ya. Kalau kita yang mudahnya, kalau teringat dalam rakaat yang sama, kita kena balik buat, ya, rukun yang tertinggal itu. Ya, balik semula. Macam tadi mula-mula kita tertinggal baca Fatihah dalam rakaat yang pertama dan teringat yang kita tinggal Fatihah itu umpamanya kita berada dalam sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Maka kita wajib berdiri semula, ya, dan baca Fatihah. Lepas tu kita lakukanlah seperti tertib biasa dalam sembahyang. Barulah dikira rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama yang tadi tu dikira laghaw, mana tak dikira. Itu kalau kita teringat
tertinggal rukun sembahyang itu dalam rakaat yang sama. Tapi kalau dalam rakaat yang kedua, dalam rakaat yang lain, maka rakaat yang lain itu ya kita tak boleh kembali melakukan rakaat yang tertinggal itu, tetapi dengan secara otomatik rakaat yang kedua jadi rakaat yang pertama. Katakanlah kita sembahyang zuhur, ya, kita tertinggal membaca Fatihah dan kita ingat yang kita tak baca Fatihah itu setelah berada dalam rakaat yang keempat. Baru ingat, punyalah lama, baru ingat. Jadi bila baru ingat, maka rakaat yang pertama tu tak dikira. Ya tak? Yang dikira rakaat yang kedua jadi rakaat yang pertama, rakaat yang ketiga jadi rakaat yang kedua, rakaat yang keempat jadi rakaat yang ketiga, rakaat yang kelima jadi rakaat yang keempat. Jadi macam sembahyang zuhur 5 rakaat. Itulah cara panduan dia. Ya, lepas itu bila kita nak melakukan sujud sahwi, maka hendaklah kita duduk membaca tahiyat akhir itu dengan duduk iftiras. Sunat melakukan duduk itu dengan duduk iftiras. Maknanya duduk antara dua sujud. Selesai kita baca tahiyat akhir dan kita sambung sedikit doa yang Nabi perintahkan kita jangan sampai tinggal. Nabi pesan betul doa ni. Jangan sampai tinggal, kata Nabi. Mohonlah kepada Allah Ta'ala 4 perkara. Ini sangat penting bagi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Apa 4 perkara ni? 4 perkara ni ialah yang pertama, minta perlindungan daripada Allah Ta'ala, ya, daripada azab api neraka. Jadi doanya kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min azabin nar dari api neraka. Yang kedua Nabi kata minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Memang kita tak mampu menghadapinya. Ya tak? Janganlah nak ada rasa tak ada masalah. Jangan buat kerja. Ya tak? Semua orang takut. Ya tak? Semua orang takutlah. Ya, daripada azab kubur itu. Azab neraka satu, yang kedua wa min azabil qabri. Yang sebab itu seorang yang meninggal dunia bila dia terlepas daripada azab kubur itu merupakan nikmat dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Macam mana dia punya suka tak tahu nak dibayangkan. Itulah namanya kesukaan yang hakiki. Kesukaan yang sebenar-benarnya. Ya, kerana kegembiraan yang hakiki itu disertai dengan syukur kepada Allah. Tu. Ya, kita dalam dunia ni pun gitu juga. Dapat satu-satu, ya, katakanlah kita terlepas daripada kesusahan umpamanya, ya, terlepas dari kesusahan, ya, maka pastilah kita ada rasa gembira, ya, ada rasa gembira, suka terlepas daripada kesusahan itu, dan rasa gembira itu hendaklah disertai dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila seorang terlepas daripada
azab kubur itulah kebahagiaan yang hakiki. Itulah yang kita cari-cari. Yang sekarang ini kita tak tahu. Semua orang takut. Walaupun orang alim besar, walaupun mufti, walaupun siapa sahaja, semuanya berasa takut kerana keputusannya terletak pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi suruh minta, ya, dalam kehidupan kita ni jangan sampai tak minta. Minta je lah. Kalau dah banyak kali minta, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Ya tak? Itu maknanya memang sungguh-sungguh tak minta lepas daripada azab neraka. Sungguh-sungguh kita hendak supaya lepas daripada azab kubur. Itu sebab dia tak berhenti-henti minta. Sembayang fardu pun minta, sembayang sunat pun dia minta. Doa biasa pun dia minta juga. Jadi Allah kata, ni memang orang ni betul-betul nak minta kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan dari azab neraka, yang keduanya dari azab kubur. Yang ketiganya, wa min fitnatil mahya wa mamati. Wa min fitnatil mahya, daripada fitnah ataupun ujian. Mahya, hidup. Daripada ujian hidup. Ya, mudah-mudahan kehidupan kita ini, ya, sentiasa berada dalam keadaan mardatillah. Kerana dalam diri manusia ini ada dua perkara yang menjadi rebutan malaikat dan juga syaitan. Kedua-duanya terletak dalam hati kita. Ya tak? Yang pertama sekali, ya, yang ada dalam hati kita itu ialah akal. Ya tak? Walaupun akal tu berada, kita selalu bincang akal tu dekat kepala. Ya, tetapi sebenarnya yang bertindak tu hati kita. Hati kita. Jadi dalam hati kita ini yang menjadi rebutan di hati, tapi dalam hati itu ada akal, ada nafsu. Ya tak? Kalau akal menguasai nafsu, bermakna hati kita dikuasai oleh malaikat. Kalau akal menguasai nafsu, bermakna hati kita dikuasai oleh malaikat. Bila malaikat yang menguasai hati kita, maka sudah pastilah, ya, segala tindak tanduk kita menghadapi fitnah kehidupan di dunia ini, ya, dengan keadaan yang untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Mardatillah. Ya tak? Sebab malaikat yang menguasai hati kita. Ya. Tapi kalau syaitan yang menguasai hati kita, itu maknanya nafsu. Nafsu amarah kita. Nafsu amarah kita itu menguasai hati kita. Bila nafsu amarah menguasai hati kita, maknanya syaitan menakluki hati kita. Itu sebab yang jadi rebutan antara malaikat dan syaitan ini, ya, ialah hati kita. Mereka tak merebut mata kita, dia tak rebut telinga kita, dia tak rebut tangan kita, dia tak rebut kaki kita, dia tak rebut anggota kita, tapi yang dia rebutnya hati kita. Hati kita yang direbut. Jadi siapa yang menguasai hati kita? Itu yang Nabi sebut, inna fil jasadi mudghatun.
Dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasada kullu. Kalau daging itu baik, maknanya dikuasai oleh malaikat. Ya tak? Kalau dikuasai oleh malaikat, ya, inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasada kullu. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Kalau hati itu dikuasai oleh malaikat, niscaya malaikat dia tak ada suruh buat jahat. Kerana malaikat ini pun Allah Ta'ala jadikan sifatnya, ya, sentiasa taat kepada Allah. La ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha amarahum. Malaikat itu tidak sekali-kali, ya, melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah. Tak sekali sikit pun dia tak buat. Wa yu'maru nama la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sentiasa mengerjakan apa yang Allah perintah. Dia tak melakukan maksiat, tak ada. Sebab dia ada akal je, dia tak ada nafsu. Dan sebab itu malaikat tak buat maksiat. Yang pandai buat maksiat ni pas nafsu. Tu. Jadi kalau akal kita tu, diri hati kita dikuasai oleh malaikat, insya-Allah mata pun baik pandangannya, telinga pun baik pendengarannya, lisan pun baik percakapannya, tangan pun baik pengambilannya, kaki pun baik langkahnya, perut pun baik apa yang dimakannya, kemaluannya baik, ya, apa yang digunakan, dimanfaatkannya, semua baik. Tu. Tapi kalau syaitan yang memerintah, ya, yang Nabi kata inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasada kulluh wa iza fasada jasada kulluh. Tapi kalau hati itu rosak, ya tak? Mana rosak? Pasal dia dikuasai oleh syaitan, iblis. Fasada jasada kulluh, maka rosaklah seluruh tubuh badannya. Pendengaran kita pun rosak, suka mendengar benda-benda maksiat. Penglihatan kita pun rosak, suka melihat benda-benda maksiat. Mulut kita pun rosak, suka bercakap benda-benda maksiat. Tangan pun rosak, suka mengambil benda-benda yang maksiat, benda yang haram. Kaki pun rosak, suka menuju benda di tempat-tempat yang haram. Perut pun rosak, kerana apa? Menelan benda-benda yang haram. Sedangkan kalau perut ni menelan benda-benda yang haram, apa Nabi kata? Kullu lahmin nabatal harami pannaru aulabih. Kullu lahmin, setiap daging, nabatal harami, yang tumbuh dengan sebab memakan benda-benda yang haram, pannaru aulabih, maka neraka lebih utama. Ini yang kita mohon pada Allah, supaya kita sentiasa diberi hidayah taufik oleh Allah. Dan sebab itu, ya, selalu ulama-ulama, ya, aulia-aulia, ya, kalau dia berdoa tu, antara doa yang dia tak lepas tu ialah Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada.
Ini selalu digunakan waktu membaca doa sembahyang duha. Sebenarnya bukan sembahyang duha aja, doa ajalah. Kat mana-mana pun boleh. Ya, yang bunyinya Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, nawwir, sinarkanlah cahaya dalam hati kami. Hati-hati ini jangan jadi gelap, biar dia terang benderang. Hati yang gelap maknanya setan yang menguasai kita. Ya tak? Nah, kalau hati yang terang, malaikat. Sebab itu kita minta Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, sinarkanlah cahaya ke dalam hati kami. Cahaya apa? Bukan cahaya matahari, bukan cahaya lampu. Cahaya itu yang kita hendak binuri hidayatika, dengan cahaya hidayatmu. Kita duduk dalam majlis ilmu, ini kita mencari sinaran cahaya hidayat daripada Allah. Allah Ta'ala akan campak cahaya itu tiap-tiap orang. Ya, yang bercakap ni pun Allah Ta'ala akan campak cahaya itu. Bergantunglah pada keadaan kita. Tak mesti bercakap dapat cahaya banyak, mendengar dapat cahaya sikit, tak mesti. Kadang-kadang yang dengar tu lebih banyak, yang bercakap tu dapat sikit je. Kadang tak dapat apa pun, cakap aja. Cakap tak suruh berbikin, habislah. Cakap aja, ya tak? Tapi tak buat, tak ada nilai. Maknanya tak dapat hidayat kat tu. Kalau dapat hidayat, ya, macam mana pun dia akan ikut petunjuk dari Allah. Hidayat ni, cahaya hidayat ni dari Allah, bukan dari syaitan. Dari Allah. Ya tak? Kalau kita dapat, kita buat. Ya tak? Kita lakukan. Mana kita dapat nur hidayat. Ya tak? Kalau belum dapat lagi, kita kena terus cari. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Sampai boleh dapat. Ya tak? Katakan kadang-kadang kita dengar kelebihan sembahyang berjemaah ni, kita dengar. Dan kita faham. Ya tak, kelebihan sembahyang berjemaah ni cukup hebat. Tapi sekali dengar tak ada kesan, tak sembahyang juga. Dengar dah. Tapi tak buat juga. Ya tak, kadang-kadang dah 20 kali dengar, waktu itulah tersentak hati kita. Ya tak, terus tersentak, aku mulai hari ini nak sembahyang berjemaah. Lepas tu dia terus buat. Waktu itulah dia dapat. Sebab itu kena terus. Itu sebab ulama kata, kalau kita membaca kitab, dia boleh habis. Boleh habis. Ya tak? Tapi kalau kita berada dalam majlis ilmu, dia tak habis. Dia tak boleh habis. Kalau duduk dalam majlis ilmu ni, dia tak habis. Sebab Nabi sebut, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itulah. Tak habis. Ya tak? Kalau ilmu dunia, habis. Sampai PhD je, habislah. Dah tak ada ilmu, tak ada lagi nak pergi mana lagi. Ya tak? Tapi ilmu agama, dia tak kira. Ya tak? Nabi kata utlubul ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi, daripada buai, ilal lahdi, sampai liang lahat. Tak habis. Sampai liang lahat. Daripada mula kita dihantar oleh Allah Ta'ala ke dunia ni, kita sudah diperdengarkan dengan ilmu
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dah disambut dengan ilmu. Itu sebab kita diazankan. Ya, nak? Padahal kita bukan paham apa pun masa kerja bayi macam gitu, ya tak? Tapi roh tu, roh hidayat itu, cahaya hidayat itu. Ya tak? Maka bapa kita pun azankan kita. Lepas tu ibu bapa kita pun pimpin. Kalau masa kecil-kecil dulu, kita duduk kampung pukul 9, pukul 10, suara suara penyanyi perempuan ni apa nama? Bidunita, apa tu? Saya nak sebut pun lupa. Tu suara apa? Suara mak kita. Tiap rumah biduanita. Tiap rumah membuaikan anaknya dengan menyebut La ilaha illallah. Macam-macamlah lagu dia tu. Ya, dengan ayat-ayat Qurannya, dengan selawatnya. Ya, menidurkan kita. Kita dalam keadaan lepas tu terlelap tidur gitu. Tengok. Ya tak? Dengan jasa ibu bapa kita itulah kita jadi macam ini sekarang. Ya tak? Besok akan datang anak kita macam. Itu persoalan. Ya tak? Kalau mak bapak kita, dia bukan hebat sangat orangnya dia, tapi dia boleh melahirkan macam-macam di rumah dia. Ya tak? Ada anak dia yang jadi imam, ada anak dia jadi Bilal, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi mufti, ada jadi engineer, ada jadi doktor dan sebagainya. Ya tak? Itu mak bapak kita. Tapi kita boleh tak melahirkan? Ya nak minta maaf ajalah kadang-kadang kita imam, anak kita seorang pun tak ada jadi imam. Ya nak? Maknanya kita tak berjaya macam mak bapak kita mendidik kita. Ya nak? Kita jadi Bilal. Anak kita seorang pun tak jadi Bilal, jadi penyanyi pop ada. Ya nak? Allahu Akbar. Itu yang kita tak nak tu. Jadi mak bapak kita berjaya melahirkan kita dalam keadaan begini. Kita tak tahu. Macam mana didikan kita sekarang pada anak kita, begitulah anak kita akan datang. Itu ya. Patut itu kita renung-renung begitu. Itu fitnah kehidupan. Jadi kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala membimbing kita dalam menghadapi ujian kehidupan kita di dunia ini, sentiasa berada dalam keadaan mendapat mardatillah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadi raja pun raja yang mardatillah. Ya tak? Salah satu daripada 7 orang yang bakal masuk yang bakal mendapat perlindungan Allah Ta'ala pada hari kiamat ialah imam yang adil. Ialah mana pemerintah. Ialah pemerintah yang adil. Itu. Kalau dia raja yang berpegang kepada agama. Jadi menteri yang berpegang kepada agama. Pendek kata jadi apa pun. Walaupun dia jadi seorang nelayan, seorang petani, yang berpegang kepada agama, berjaya dia menghadapi ujian hidup. Jadi kejayaan kita dalam menghadapi ujian hidup ini bukan diukur dengan harta benda, pangkat, keturunan. Bukan itu. Kalau diukur dengan harta benda, kejayaan hidup di dunia ini, Qarun lah yang paling berjaya. Ya, Qarun punya
punya apa, punya kunci. Bila dah masuk ya? Betul azan ni Pak Bil, dah masuk ke belum? Ya, saya tak perasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la haula la haula la haula. La ilaha illallah. Fadlu syarabu darajatul a'la. Wa bi Muhammad. Alhamdulillah. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi yang ketiga tu, kita berlindung kepada Allah Ta'ala supaya Allah Subhanahu Ta'ala sentiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya dalam kita menghadapi ujian hidup di dunia. Ya tak? Wa min fitnatil mahya.
dan daripada ujian hidup. Hidup di dunia. Jadi kejayaan hidup kita di dunia ini ialah agama. Itu penting. Agama tu dijadikan matlamat, ya, dan lain daripada agama itu hanyalah sebagai keperluan. Ya, kalau anak kita jadi menteri katakanlah, biarlah menteri yang beragama. Tu, ya, berjayalah dia hidup di dunia. InsyaAllah. Jadi yang penting tu agama tu. Ya, apatah lagi kalau akhirat, lagi penting agama. Kalau tak ada agama, kita bimbang juga. Itu sebab kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hadis Nabi tentang mohon doa ni, antaranya disuruh kita mohon doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman. Sebab iman ni penting. Itu bila kita iman ada, insya-Allah Islam kita mantap. Sebab iman tu hati. Ya, iman tu hati. Bila hati beriman, insya-Allah anggota zahir kita akan menjadi seorang Islam yang sejati. Ya tak? Barulah kita mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau dia belum Islam, dia akan mengucap 2 kalimah syahadat. Apabila nur iman itu dia dapat, macam saudara-saudara baru dapat hidayat, taufik daripada Allah, macam-macamlah cara dia Allah nak beri hidayat. Jadi bila di hati dia dari sinar dengan nur hidayah tadi, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika, ya Allah, sinarkanlah cahaya dalam hati kami, binuri hidayatika, dengan cahaya hidayatmu. Cahaya hidayat Allah Ta'ala tu yang penting. Kama nawwartal arda, sebagaimana kamu telah menyinarkan muka bumi ini, binuri syamsika, seperti cahaya matahari, abadan abada, selama-lamanya. Macam mana terangnya cahaya matahari itu menyinari yang tak putus-putus, begitulah kita mengharapkan hidayat daripada Allah Ta'ala itu tak putus-putus. Sebab hidayat ni silap hari bulan dia boleh putus. Ya tak? Apa bukti tanda terputus tu? Kadang-kadang kita semayang berjemaah, waktu kita dapat hidayah tu, ya, 5 waktu tak pernah tinggal. Tapi bila dia dah putus, ya, iman tu dah berkurangan, mulalah dia. Ya tak? Kadang-kadang sebulan tak nampak datang masjid. Tak mana pergi, gaib tak tahu. Lepas tu datang lagi. Tu maknanya iman kejap ada, kejap tak ada. Kejap berkurangkan. Ya tak? Sebab Nabi kata iman kita ni ada waktu dia bertambah. Ya, yazid, bertambah. Ada waktu dia berkurang. Waktu iman bertambah, sembahyang duha 8 rakaat. Waktu iman kurang, sembahyang duha tak sempat lagi dah. Jangankan nak 8, 2 pun tak dapat buat. Tak ke mana pergi, kita kata macam tak ada masa. Sedangkan masa sama je. Tu. Itu sebab kita minta kepada Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada.
Itu minta pada Allah sepanjang waktu, kurniakan hidayah kepada kita untuk kita menghadapi ujian hidup. Ya tak? Ujian hidup di dunia kita memang perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat hidayah itulah beragama. Tak kiralah kedudukan seorang itu, walaupun dia jadi petani ke nelayan ke jadi apa ke, bila dia beragama dia berjaya. Ya tak? Ada satu orang tu dululah dia jual air batu dekat depan surau India tu. Ya. Lepas sembahyang dia jumpa dengan saya, dia kata, "Ustaz, saya di antara kawan-kawan saya yang tak berjaya, Ustaz." Saya kata, "Kenapa? Kawan-kawan saya satu kelas dulu pandai-pandai, Ustaz, gaji besar-besar sekarang," dia kata. "Kereta besar, gaji besar, pangkat pun besar. Tapi saya jual batu je, Ustaz." Saya kata, "Awak jangan begitu. Awak ni yang berjaya." Itu yang kawan awak sebut tu saya tak tahulah latar belakang dia. Ya tak? Mudah-mudahan dia berjaya kalau pangkat besar dengan syarat agama. Kalau kawan awak tu dia ada agama, berjayalah dia. Awak ni jelas. Masuk aja waktu, tinggalkan dia punya kereta air batu dia tu, pergi sembahyang dekat surau India tu. Lepas sembahyang, jual balik air batu. Inilah saya kata kejayaan. Kejayaan bukan dalam harta, ya tak? Kejayaan dalam agama. Kalau kejayaan tu dalam pangkat, siapa yang berjaya? Yang berjaya itu ialah tu siapa? Firaun. Tapi dihina oleh Allah Taala Firaun ni. Sampai tak ada orang nak bagi nama dia Firaun. Siapa dapat anak? Ni anak ni siapa ni yang baru lahir? Dah namakan siapa? Saya namakan Firaun, dia kata. Ada? Tak pernah jumpa. Orang kafir pun tak nak nama tu. Punya hinalah nama Firaun tu. Orang kafir pun tak ada. Tanya itulah orang kafir. Mau kasih nama Firaun? Tak maulah dia kata. Itu jahat punya orang, dia kata. Dia pun tak ada. Itu Allah hina, itu baru dekat dunia. Kat akhirat lagi dahsyat, ya tak? Tu. Jadi bukan kejayaan itu pada pangkat, bukan pada harta. Ya tak? Kalau pada harta, Qarun yang paling berjaya. Tak. Tapi kalau gitu kita tak boleh cari pangkat ke? Cari, tapi mesti beragama. Ya tak? Harta, kekayaan, nak jadi apa? Jutawan, nak jadi milenial ke apa tu? Ya tak? Nak apa pun, walaupun satu dunia ni kita punya, ambillah. Tapi agama mesti yang atas sekali. Jadi agama ni penting. Itu sebablah kita, Nabi suruh kita minta kepada Allah Taala supaya Allah beri perlindungan kita, dapat kita mohon kejayaan menghadapi fitnah dunia, hidup dan fitnah mati ini. Fitnah tu maknanya ujian, bukan fitnah-fitnah yang ada yang sekarang ni kata zaman fitnah. Bukan itu. Ini ujian. Itu nama fitnah, ujian hidup. Ya. Yang Allah Ta'ala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini jelas. Ya, bahawa kita hidup ni diuji oleh Allah. Sebab allazi khalaqal mauta, Allah jadikan maut wal hayata dan mati liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum, siapakah di kalangan kamu ahsanu amala, yang terbaik amal. Sebab itu kita dalam ujian Allah. Kita semua ni dalam ujian Allah Ta'ala. Jadi mohon pada Allah. Yang ujung sekali, yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, daripada fitnah dajjal.
Itu Nabi kata, jangan sampai tinggal di 4 ni. Mintalah setiap kali kita lepas saja sembahyang, lepas baca tahiyat, mintalah ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung denganmu dari neraka jahanam. Ya tak? Bayangkanlah kalau kita hidup dalam api, tak mati. Kalau masuk api macam orang yang terbakar rentung katakanlah, ya, mati dia, mati syahid akhirat tu. Orang terbakar rentung kat rumah tu mati syahid akhirat. Ya tak? Orang mati syahid akhirat ni dia macam orang biasa. Dimandikan, dikapan, sembayang, dikebumikan. Bila istilah syahid tu, surgalah balasan. Mati lemas, mati aksiden, mati sakit perut, mati kanser dan sebagainya. Mati COVID-19, itu kata ulama, mati itu mati syahid akhirat. Dia macam orang biasa. Ya. Kemudian ada lagi mati syahid ni, mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat tu macam saudara-saudara kita mempertahankan agama, mempertahankan tanah air dekat Palestin sekarang. Ya tak? Itu mati syahid, ya, dunia akhirat. Ataupun paling tidak mati syahid akhirat. Ya, mati syahid akhirat ni sama macam mati syahid dunia akhirat. Dia yang wajib dikapan dengan ke bumi je. Kapan dengan baju yang berdarah-darah tu. Ya, ke bumi macam biasa. Tak payah sembahyang, tak payah dimandikan. Sebab darah tu jadi saksi. Ya, kalau yang dia mati syahid dunia akhirat, ya, dia dapat tanda-tandanya jasadnya tidak akan hancur. Itu antara yang disebut yang mendapat kekal aradi, orang yang mati syahid fi sabilillah. Kalau orang yang betul-betul mati syahid fi sabilillah, badan tak hancur macam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, tak hancur badan dia. Waktu dialih tu macam baru mati semalam. Ya, saya dapat maklumat daripada pelajar kita di Madinah. Asalnya Sayyidina Hamzah ni dikebumikan tempat lain. Ya tak? Tapi tempat dia lalu, tempat kebumikan tu tempat air turun. Kadang-kadang pelajar tu kata kalau hujan lebat keluar darah dari situ. Darah pun sudah berapa lama meninggal dunia masih berdarah lagi. Jadi kerajaan Arab Saudi alih dekat yang makam dekat tempat syuhada ni, dekat depan Gunung Uhud. Letak sini. Masa letak tu macam orang baru meninggal semalam. Badannya elok, cantik badannya. Itu pelajar kita di Madinah lah. Pasal pelajar duduk kat Madinah. Jadi dia tahulah cerita tu. Itu mati syahid akhirat. Ada yang mati syahid dunia, akhirat dia azab oleh Allah. Siapa dia ni? Orang yang perang fisabilillah tapi tidak ikhlas. Tidak semata-mata kerana Allah, kerana ada kepentingan dunia, kerana nak minta ghanimah, minta harta faid dalam peperangan dan sebagainya. Itu mati syahid juga, tapi syahid dunia. Yang syahid dunia ni dia punya kerana dia mati dalam perang fisabilillah, maka dia juga dapat macam kedudukan sama yang mati syahid dunia akhirat. Tak dimandikan, ya, dikapankan dengan baju yang dipakai, kemudian tak disemayangkan dan terus dikebumikan. Tapi Allah Ta'ala kata, masukkan roh orang mati syahid ni dalam neraka.
Itu mati syahid akhirat. Itu sebab sebelum ada orang yang akan masuk ke dalam neraka, 3 golongan ini pembuka pintu neraka. Yang pertama, ahli ilmuwan. Ya tak? Ulama-ulama, tapi ulama-ulama su. Ya tak? Besok di hadapan Allah, bicara depan Allah. Ya tak? Allah kata, ilmu yang aku bagi dengan kau, apa kamu buat? Wah, dia pun cakap macam-macam lah depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kamu berbohong. Ya tak? Kamu ada kepentingan dunia. Sekarang apa yang kamu dah dapat dekat dunia. Sekarang tempat kamu di neraka. Campak. Habis. Itu ulama su. Sebab itu ulama ni ada 2. Ulama su, ulama jahat. Yang satu lagi ulama akhirat. Ya tak? Yang akhirat itulah ulama yang betul. Yang keduanya orang mati syahid. Yang mati syahid inilah. Yang mati syahid dunia inilah yang bila depan Allah, Allah tanya, bagaimana dengan kematian kamu? Dia kata dia mati perang fi sabilillah, menegakkan agama Allah, menegakkan negara. Gitu gini. Allah Ta'ala kata, kamu berbohong. Kamu berperang bukan kerana Allah, tapi ada kepentingan itulah. Dah dapat harta ghanimah dan sebagainya. Sekarang Allah Ta'ala kata, kamu masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka itu Allah Ta'ala suruh malaikat Malik Zabaniyah, bukan daripada tangan ni campak, tak. Dia pegang kaki, kita punya muka ni diheret dekat, macam dekat batu gitulah. Macam mana rupa akhirat betul tak tahulah. Hantu muka katnya. Malik Zabaniyah lepas tu campak dalam neraka. Yang ketiga, para dermawan. Yang banyak-banyak bagi harta gitu gini, tapi niatnya bukan kerana Allah SWT. Nak cari nama, nak cari kemasyhuran dan sebagainya, itu juga Allah Ta'ala tak terima dan mereka dicampak dalam neraka. 3 golongan ni dah masuk, itu ulama kata pembuka pintu api neraka, inilah 3 orang. 3 jenis ni. Lepas itu barulah giliran orang lain. Wal-iyazubillah, supaya kita tak termasuk dalam golongan itu. Itu sebab Nabi kata, lepas baca tahiyat, mohon 4 perkara ini. Jangan sampai lupa, kata Nabi. Ya, sampai dihukumkan makruh kalau kita tinggal baca doa ini. Kerana baca doa ini sunat, bila kita tak buat perkara sunat dalam sembahyang, makruh hukumnya. Hanya sebab itu, kita kena baca Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itulah yang kita minta. Ya. Dah baca doa ni baru kita sujud sahwi. Cerita sujud sahwi dah hilang dah. Ya. Jadi insya-Allah kita sambung akan datang 2 minggu dia sekarang. Jadi setakat ni saja malam ni yang dapat saya sama-sama kita dapat muzakarahkan. Mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang baik daripada apa yang kita muzakarahkan ini, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik merupakan kelemahan, kejahilan saya, maka saya mohon ampun pada Allah, minta maaf dengan tuan, perempuan dan anak-anak, dan kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي